Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa dan juga pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dapat meneruskan siri kuliah sirah nabawiyah kita, dan tajuk terakhir kita ialah kisah berkenaan dengan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah di muka surat 165. Muka surat 165. Malam ni kita akan masuk di muka surat 167, tapi malam ni kita buka dulu tuan-tuan muka surat terakhir buku ni. Saya nak kita semua ulang satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi galakkan sangat. Nabi sarankan kita hafal doa ni, pelajari doa ni, dan juga ajarkan doa ni khususnya pada anak-anak kita, pada generasi yang akan kita tinggalkan tuan-tuan. Haklah sekali tu muka surat 252. Kod saya tuan-tuan yang ada kitab ni, kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. Erti doa ni tuan-tuan ialah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau fi'lal khairat, untuk aku boleh buat benda-benda baik, benda-benda yang berkebajikan. Wa tarkal munkarat, dan supaya aku dapat tinggal benda-benda mungkar. Wa hubbal masakin, dan supaya aku kasihkan orang-orang miskin. Wa an taghfira li wa tarhamani, dan aku mohon agar Engkau mengampunkan aku dan merahmati diriku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan kalaulah Engkau hendak menimpakan fitnah kepada sesuatu kaum, fatawaffani ghaira maftun, matikanlah aku daripada aku terlibat dengan fitnah, ujian berat yang akan ditimpakan. As'aluka hubbak, aku memohon kepadamu ya Allah agar aku mengasihi Engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mengasihi orang-orang yang mengasihi Engkau. Wa hubba amalin, dan aku mengasihi, aku suka melakukan amal-amal yuqarribu ila hubbik, yang dapat mendekatkan aku kepada kasih sayangmu. Sedap doa ni tuan-tuan, dan kalau kita boleh amalkan, kita ajar anak-anak kita, zuriat kita, kita ajak masyarakat kita supaya hafal doa ni. Kita tak payah bimbang dah kalau anak-anak kita hafal doa ni dan dia beramal dengan doa ni. Sebab apa? Dia sendiri rasa nak buat benda baik, dan dia tahu bahawa dia tak mampu nak buat benda baik tu kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia minta sungguh-sungguh ke Allah supaya dia nak buat baik, supaya dia boleh buat baik, supaya Allah bagi taufik, Allah bagi lorong kat dia supaya dia berasa nak buat benda baik, dan dia dapat tinggalkan mungkar. Yalah, kita ni tuan-tuan manusia ni sentiasa tak terlepas daripada nafsu, syahwat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita. Kita tak boleh jaga diri kita, kita buat benda mungkar, benda yang Allah tak suka, benda yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tinggal bukan senang, benda jahat ni, benda tak baik, benda mungkar ni. Jadi kalaulah kita minta ke Allah sungguh-sungguh
sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan permintaan kita. Jadi kalaulah anak-anak kita ke, zuriat kita ke kan, dia buat jahat lah ni, lah dia tengah duk buat benda tak baik lah, benda tak elok dalam hidup dia, benda mungkar, benda fahsyak, benda hak tak baik, tapi dia duk minta hari-hari ke Allah sungguh-sungguh supaya dia boleh tinggal benda mungkar. Satu hari insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan permintaan dia kalau dia minta sungguh-sungguh kepada Allah, sehinggalah seterusnya doa yang kita baca pada malam ini, tuan-tuan. Okey, kita sambung tajuk kita, tuan-tuan, malam ni muka surat 167, iaitu masuk tahun keempat. Tajuk kita ni dah masuk tahun yang keempat. Ni cerita-cerita hak kita nak baca ni, tuan-tuan, ialah cerita setelah terjadinya perang Uhud. Kita baca hari itu muka surat 158, kisah perang Uhud. Perang Uhud ni, tuan-tuan, memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan Nabi, pada kehidupan para sahabat, pada negara Madinah Al-Munawwarah khususnya. Kalah perang. Dalam peperangan Uhud 70 orang sahabat mati syahid. Hak cedera tak tahu banyak mana. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, berita ni tersebar. Walaupun zaman tu tak ada internet lagi pun, berita ni sampai. Kata umat Islam yang dulu ni gah lasat dalam perang Badar, boleh menewaskan orang-orang Quraisy, 300 orang lawan 1000 orang menang. Tiba-tiba setahun kemudian kalah pula dah perang. Kalah. Sehingga Nabi SAW sendiri pun cedera, patah gigi Nabi. Teruk galah. Nabi pun menangis kehilangan para sahabat, kehilangan Ahlul Bait Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi kesan daripada peristiwa ini, tuan-tuan, menyebabkan orang-orang Arab Badui, hak musuh-musuh yang duk geram lama dah kat Nabi SAW ni kan, mereka rasa inilah masa untuk kita serang Madinah. Sebab mereka tengah lemah, kalah perang. Orang yang kalah ni dia dari sudut kita kata maknawi dia tu jatuh. Ni masa ni kita kena serang, kena jatuhkan terus Madinah kan. Jadi sebab tu masuk tahun keempat ni, tuan-tuan akan tengok kisah-kisah yang sedih-sedih, kisah-kisah yang umat Islam diserang dari sana dari sini, khususnya orang-orang Badui. Sariyah Abu Salamah. Tajuk kita malam ni ialah Sariyah. Sariyah ni saya ulang balik. Sariyah ialah tentera yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak pergi. Nabi hantar sahabat dia, kadang-kadang sikit, kadang-kadang ramai. Macam dalam cerita kita nak baca ni, Nabi hantar dua ada ramai juga lah, 150 orang di kalangan Muhajirin dan juga orang-orang Al-Ansar. Tapi Nabi sendiri pergi dah? Nabi tak pergi. Kalau Nabi SAW pergi, dinamakan Ghazwah. Okey. Pada bulan Muharram tahun yang keempat. Jadi kita ingat balik perang Uhud jadi pada bulan Syawal tahun ketiga. Bulan Syawal, lepas itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan dah lepas daripada perang Uhud. Mana tak lama mana pun. Lepas Syawal ni, tuan-tuan, dia start masuk dah bulan-bulan haram, tak berhenti lah sat. Tapi bila masuk bulan Muharram ni, tuan-tuan, mula dah Nabi dengar dah berita bahaya yang sedang menanti negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Pada bulan Muharram tahun keempat Hijrah, Nabi SAW mendapat perkhabaran bahawa Bani Asad
yang diketuai oleh Tulaihah bin Khuwailid dan Salamah bin Khuwailid, dua beradik. Nah, ketua kabilah Al-Usdi sedang bersiap sedia untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang Al-Usdi mereka dah mula merancang untuk nak mai serang Madinah Al-Munawwarah. Berita ni tuan-tuan, dalam setengah-setengah kitab menyebutkan bahawa Nabi dapat berita daripada satu orang laki-laki yang datang ke Madinah untuk menziarahi kerabat dia di Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi SAW dengar ayat berita ni sampai kat Nabi SAW, Nabi tak tunggu. Sebab ni bahaya. Kalau tunggu mereka bersiap dulu, mereka main serang dulu umat Islam di Madinah Al-Munawwarah, bahaya menanti umat Islam pada ketika itu. Jadi Nabi SAW buat apa tuan-tuan? Bila dengar berita ni, kata mereka tengah bersiap dah nak main serang Madinah. Nabi SAW menghantar sariyah yang terdiri daripada 150 orang tentera, diketuai oleh Abu Salamah bin Abul Asad Al-Makhzumi untuk menyerang mereka. Siapa ni Abu Salamah ni tuan-tuan? Dia ni ialah saudara susu Nabi SAW masa Nabi SAW kecil dulu ni, dan Nabi sayang sangat kat dia. Dia ni daripada kabilah Bani Makhzum, dari sebelah ayah. Bani Makhzum ni ialah musuh, sangat bermusuh dengan Bani Hashim daripada zaman dulu, daripada zaman Abdul Manaf dulu, zaman keturunan Qusay bin Kilab duduk kelahi dah, duduk berebut siapa yang paling mulia di kalangan dua kabilah ni. Jadi bila mai zaman Nabi SAW jadi Nabi, kabilah yang paling kuat menentang Nabi SAW ialah kabilah Bani Makhzum. Antara tokoh-tokoh yang kita kenal dalam sirah ni, bila kita sebut nama-nama Bani Makhzum ni, Abu Jahal. Tuan-tuan ingat tu, sebut yang nama Abu Jahal, dia daripada keturunan Bani Makhzum. Ayah Khalid sekali lah, ayah dia iaitu Al-Walid bin Mughirah, orang besar di Mekah Al-Mukarramah yang pada ketika tu sangat dimuliakan. Dia daripada Bani Makhzum. Tu yang payah nak masuk Islam buat-buat ni, pasal permusuhan ni dia berketurunan tuan-tuan. Tapi ada juga di kalangan Bani Makhzum ni yang masuk Islam, seperti Al-Arqam bin Abil Arqam yang Nabi ambil rumah dia sebagai pusat dakwah pertama di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah. Lagi siapa lagi yang masuk Islam? Inilah Abu Salamah ni. Dia pernah menjadi saudara susu Nabi SAW, hubungan baik, walaupun dia daripada kabilah Bani Makhzum, kerana dia belah mak dia bukan Bani Makhzum, belah ayah Bani Makhzum. Belah mak ialah dia ni pangkat dia dengan Nabi ialah sepupu, sebab mak dia ialah Barrah binti Abdul Muttalib, mak menakan Nabi. Jadi dia sepupu dengan Nabi SAW. Jadi sepupu sekali belah mak. Orang Arab ni dia beza belah mak dengan belah ayah ni. Dia berkira sungguh belah begitu. Dan dia juga anak saudara susu Nabi SAW. Nabi sangat sayang kat dia. Masa peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah, dia dan isteri dia Ummu Salamah juga berhijrah ke Habsyah. Lama duduk di sana, kemudian mereka balik. Bila dengar berita di Mekah ni dah aman damai, mereka pun balik dah. Tapi mereka tetap duduk di Madinah dan kemudiannya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dialah orang pertama yang berhijrah ke Madinah, orang mula-mula yang berhijrah ke Madinah selepas Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair ke sana. Sebelum para sahabat pergi, dia orang mula-mula pergi, dan dia sanggup sampai terpisah dengan isteri dia Ummu Salamah. Jadi Nabi SAW dalam nak hantar bala tentera hak bahaya-bahaya lagu ni, Nabi akan dahulukan orang-orang yang karib dengan Nabi SAW. Nanti kita akan baca nanti perang Mu'tah, Nabi hantar siapa tuan-tuan? Hantar Zaid, anak angkat Nabi SAW, hak bahaya-bahaya.
biarkan hantar mereka dulu pergi. Bukan kalau hak bayar hantar anak orang, hak tak apa bayar baru hantar anak kita. Tak, Nabi bukan lagu tu tuan-tuan. Jadi kali ini Nabi SAW hantar angkatan tentera yang dipanggil Sariyah ni seramai 150 orang. Ketua dia Nabi pilih Abu Salamah bin Abul Asad Al-Makhzumi. Mana tuan-tuan tengok bila baca nama Al-Makhzumi tu, dia ni daripada kabilah Bani Makhzum, belah ayah, belah mak keluarga Nabi juga, untuk menyerang mereka. Setelah tiba di sana, musuh lari dan umat Islam berjaya merampas harta ghanimah yang banyak yang terdiri daripada binatang ternakan milik Bani Asad. Jadi bila sampai saja ke perkampungan mereka tuan-tuan, tak jadi perang lagi. Pi nak tunggulah, sebab bulan haram sebenarnya tak boleh perang lagi. Tapi bila berita tentera Islam dah sampai ke tempat mereka terus lari, tak tunggu dah. Ini berjayanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan negara Islam Madinah daripada dicerobohi oleh musuh. Lari habis dan mereka dapat rampas harta ghanimah yang terdiri daripada unta-unta dan macam-macam lagi lah, bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi dalam peristiwa ni tuan-tuan, ada peristiwa sedih yang terjadi, iaitu setelah mencapai kemenangan, berbalik semula sampai ke Madinah Al-Munawwarah dah, luka Abu Salamah radhiyallahu anhu akibat daripada kecederaan semasa perang Uhud berdarah kembali sehingga menyebabkan kematiannya. Jadi dia dulu ni, masa dalam peperangan Uhud dulu, dia memang luka teruk dah. Tapi alhamdulillah setelah dirawat untuk beberapa lama, dia lega balik, luka tu jadi baik balik. Tapi balik daripada Sariyah ni tuan-tuan sampai Madinah, luka tu jadi berdarah balik sampai teruk, sampai akhirnya dia meninggal dunia kerana peristiwa yang terjadi ini tuan-tuan. Ini saya baca sikit riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi kata, falamma dakhala al-Madinata intaqadha bihi jurhuhu. Bila dia masuk saja ke Madinah, tak berapa hari luka dia berdarah semula. Famata li 3 layalin baqina min Jumadal Akhirah. Dia meninggal dunia 3 hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir. Mana dia balik bulan Jamadil Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lama jugalah. Selepas daripada dia luka-luka tu, lama akhirnya sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan. Ummu Salamah menceritakan kisah ketika kematian Abu Salamah. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa ay irtafa'a basaruhu fa aghmadahu. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ziarah dia, ketika itu, ketika roh dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata dia terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup balik mata Abu Salamah. Kemudian Nabi kata, innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Roh kita ni bila keluar esok ni tuan-tuan, mata kita akan ikut ke mana roh tu pergi. Sebab itulah disunatkan kita tutup, kan kita tutup, tak boleh biar lama. Saya dah kerah nak tutup, kita takut lagi nak mandi jenazah. Jadi tutup siap-siap masa-masa masih awal lagi tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis ni, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu doakan kepada diri kamu melainkan yang baik. Fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kamu doakan. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Angkatkanlah darjatnya ya Allah, dan jadilah pengganti kepada zuriat yang dia tinggalkan.
Minta Allah Ta'ala tolong pelihara, tolong jaga zuriat yang ditinggalkan oleh Abi Salamah ni. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkan dia ya Allah, wahai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya ya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para ulama takliklah pada hadis ini sunat bila kita pergi ziarah orang yang telah pun meninggal dunia. Ini bukan salat jenazah, kita salat, kita pergi ziarah jenazah tu ialah kita doakan kepada jenazah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana menziarahi Abu Salamah ketika dia meninggal dunia setelah balik ke Madinah Al-Munawwarah. Habis cerita Abu Salamah ni tuan-tuan. Lah kita masuk, boleh ikut masuk cerita yang kedua insya-Allah. Kisah yang seterusnya pun lebih kurang tadilah juga. Kisah yang menggambarkan umat Islam ni bila dia lemah, musuh akan cari jalan untuk lenyapkan umat Islam. Bila kita lemah, sebab tu kita kena kuat. Waktu kita tak boleh, kita dalam keadaan lemah, biar kena fikirlah lagu mana pun, dari sudut apa sahaja, supaya kita kembali kuat umat Islam. Kena buat apa-apa usaha sahaja. Ketua kabilah Bani Hudzail dibunuh. Pada bulan yang sama, bulan tu juga, bulan Muharram juga, beberapa hari selepas Nabi SAW hantar Sariyah Abu Salamah, dapat pula dah berita ada lagi kabilah lain nak menyerang umat Islam. Nabi SAW mendapat berita tentang rancangan Khalid bin Sufyan Al-Hudhali daripada Bani Hudzail. Ni pun Arab-Arab Badui lah. Bani Hudzail ni orang Arab Badui, macam dengan Bani Sa'ad yang Nabi SAW pergi menyusu tu. Nabi dengar berita kata Khalid bin Sufyan Al-Hudhali nak serang untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Mereka tinggal di kawasan Uranah, iaitu sebuah perkampungan tidak jauh dari Arafah. Mana tuan-tuan bayang, Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah. Ni kabilah ni duduk kat dengan Mekah, Arafah, sebab kita duduk pergi Uquf tu. Jadi kawasan atas sikit pada tu lah, ni perkampungan Bani Hudzail. Mereka pun nak serang umat Islam juga. Ada banyaklah sebabnya. Sebab kabilah-kabilah ni tuan-tuan, oleh kerana mereka termasuk golongan musyrikin yang bersama dengan orang-orang Quraisy, mereka pun terjejah juga bila Nabi SAW mengenakan dasar sekatan ekonomi kepada orang-orang Quraisy kerana buruknya perlakuan mereka terhadap umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Mereka pun nak pergi berniaga tak boleh juga. Jadi mereka pun duduk geram lama dah. Nak lawan dengan Quraisy pun kalah. Mereka kabilah kecil ya. Nak banding dengan Quraisy, taklah, kecil sangat mereka ni. Tapi bila umat Islam lemah pada ketika itu, mereka dengar kalah dalam perang Uhud, mereka berani. Mereka pun mula tok strategi, kumpulkan bala tentera, ajak kabilah-kabilah lain untuk bersama dengan mereka nak pergi serang negara Madinah Al-Munawwarah juga. Nabi SAW mengarahkan sahabat baginda Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu agar membunuhnya. Ni cerita ni tuan-tuan, macam kita baca cerita komando lah. Kalau kita dah baca Rambo lah, dulu-dulu kan duk tengok kat tu, hantar seorang Nabi. Ni dalam cerita ni tuan-tuan, Nabi hantar seorang. Ni komando Islam betul. Hak Rambo tu murung ya. Kita pun tengok macam sungguh. Boh nama anak Rambo pada. Ada Ustaz Rambo pada. Tu kawan saya, sahabat saya, bukan dia Rambo tu, tapi orang panggil dia lagu tu kan. Ni Rambo tu hantar seorang-seorang. Hantar seorang dia habis. Agar membunuhnya. Tadi kita baca riwayat yang dalam hadis kisah ni tuan-tuan. Abdullah meminta izin untuk berbohong apabila bertemu dengan Khalid untuk memudahkannya melaksanakan misi ini. Ni waktu ni bolehlah bohong. Waktu lagu ni boleh. Sebab ni nak berhadapan dengan, nak pergi bunuh untuk nak bebas ni, aku main nak bunuh hang, mana boleh. Dia kena bagi tahu sesuatu supaya ketua kabilah Bani Hudzail ni percaya kat dia.
sebab Abdullah tidak mengenali Khalid, Nabi SAW memberikannya tanda, iaitu baginda SAW bersabda, apabila engkau melihatnya, engkau akan rasa gerun. Dia kata kat Nabi SAW, aku nak pergi bunuh dia, boleh, tapi aku tak kenal dia. Senang. Nabi kata, nanti bila kamu jumpa dengan dia, kamu rasa meremang bulu rumah, seriau, rasa takut pada orang ni. Mungkinlah dengan gambaran rupa parah dia ke apa, tengok dia pun gerun lah. Mana dia tak ada baca tentang sikit dalam kisah ni. Ini kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, da'ani Rasulullah panggil aku mai. Dia banglah, Rasulullah apa beritahu, innahu qad balaghani anna Khalid ibn Sufyan al-Hudhali yajma'u li an-nas liyaghzuwani wa huwa bi'urana. Nabi kata, aku dapat berita yang sahih, yang benar, bahawa kabilah Huzail diketuai oleh Khalid ni duk tengah kumpulkan bala tentera untuk serang kita umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata, fa'tihi faqtulhu, kamu Abdullah pergi sana bunuh dia. Ini bayangkan, umat Islam ni bukan jenis orang boleh pijak kepala. Ada ketikanya arahan-arahan begini dilakukan oleh Nabi SAW. Keluar arahan bunuh tu. Qala qultu ya Rasulullah, dia pun kata kat Nabi SAW, in'athu li hatta a'rif. Cuba bagi gambaran dia ni lagu mana rupa dia, supaya aku nak bunuh dia. Qala idza ra'aitahu wajadta lahu qash'arirah, bila engkau tengok dia, kamu akan berasa meremang bulu, berasa gerun tengok dia. Tu ya panduan Nabi SAW bagi kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Komando umat Islam. Dia pun pergi lah tuan-tuan. Abdullah melaksanakan misi ini secara bersendirian, seorang-seorang Nabi, tak bawa teman seorang pun. Akhirnya Khalid berjaya dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Kabilah Bani Huzail membatalkan hasrat menyerang Madinah kerana pembunuhan ini. Terkejut mereka. Mereka duduk tengah kumpulkan bala tentera, tahu-tahu jauh daripada duduk dekat Mekah, tiba-tiba ketua mereka, perancang utama nak serang negara Madinah, tiba-tiba mati kena bunuh di kampung dia sendiri. Hebatnya tentera umat Islam pada ketika itu, tuan-tuan. Ada cerita sikit tadi, tuan-tuan. Dia kata, falamma, mana dia, fa kharajtu mutawashshihan sayfi hatta waqa'tu alaihi wa huwa bi'arana. Aku pun keluarlah, kata Abdullah, bawa pedang aku sehingga aku jumpa dengan dia. Dia duduk di Arana, ma'a dha'nin yartadu lahunna manzilan. Dia duduk dengan orang-orang dia lah, wanita-wanita dia. Wa hina kana waqtal 'asr, dan pada ketika itu dah masuk waktu asar. Kata Abdullah bin Unais, falamma ra'aituhu, bila aku nampak saja wajah dia, wajadtu ma wasafa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kata tu sungguh, aku rasa gerun. Sebenarnya dia jenis komando ni bukan takut kat siapa, tapi hak Nabi kata tu sungguh, dia sendiri dengan komando dia tu tengok saja Khalid ni, dia rasa gerun, rasa meremang bulu rumah. Dia kata betul dah, inilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbaltu nahwah, lalu aku pun pergi kat dia. Wa khashitu an yakuna baini wa bainahu mujawalatan tushghiluni 'anil salah. Tapi oleh kerana asar dah masuk, dia pun nampak aku dalam perjalanan nak pergi kat dia daripada jauh tu, aku takut lagi terlepas sembahyang asar. Takut sekali lagi bila dah bersembang dengan dia, takkan nak berhenti sembahyang asar pula sekali lagi orang tahu pula. Fa sallaitu wa ana amshi nahwahu umi'u bi ra'si lirruku'i was sujud. Lalu dalam perjalanan aku daripada jauh tu, dia nampak aku dari sana tu,
aku berjalan pergi tu aku semayang asar, semayang dalam keadaan berjalan. Aku isyaratkan saja rukuk dan sujud aku sehingga aku sampai ke dia. Punya nak jaga semayang ni para sahabat pada ketika itu, walaupun dalam keadaan lagu tu tak tinggal semayang, tuan-tuan. Jadi bila dia sampai, falamman tahaitu ilaihi qala man ar-rajul, tanya, hang siapa, engkau siapa? Qultu rajulun minal arab sami'a bika wa bi jam'ika li hadzal rajul. Aku ni orang Arab. Dalam setengah riwayat menyebutkan, dia sebut ana minal Khuza'ah, aku ni min Khuza'ah, aku ni kabilah Khuza'ah. Orang, dan dia tipu pula dalam tu, dia sebut, dia kata Khuza'ah, dia bukan orang kabilah Khuza'ah pun, dia orang kabilah Al-Juhani. Dia sebut dengan bahasa orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah bila sebut huruf kha, dia pas sebut dengan bunyi huruf ghin. Macam kita lah, ayak, kalau kita sebut air, pelik bunyi. Nak sebut macam orang Kuala Lumpur tak jadi, dia kena sebut ayak. Eja lah lagu mana pun bunyi ayak juga, kok mana pun dia tak boleh ubah. Jadi kalau nak tahu orang Kedah betul, dia sebut betul tu, kita dengar, ni fasih ni, saya orang Kedah. Satu kita tuan-tuan nak kedai orang Kedah guna, bila baca doa Rabbana la tuzigh qulubana, dia mesti akan baca Rabbana la tuzigh qulubana. Kompon orang Kedah tuan. Tengok dalam Quran, baca Quran betul. Rabbana la tuzigh qulubana. Masa baca Quran betul. Satgi masa baca doa satgi saya tak betul. Saya pergi Kuala Lumpur macam kalau Tok Imam baca sedap kami Tok Imam. Ma Rabbana la tuzigh. Tak Sungai Petani, Bidung, doa tu ya kan. Misi orang macam tu lah. Jadi apa nama Abdullah bin Unais ni, bila dia sampai, bila kawan tu tanya, hang siapa? Anak Khuza'i. Tapi dia tak sebut Khuza'i. Kalau dia sebut Khuza'i, nanti Khalid tak saya murung. Sebab orang kabilah Khuza'ah, dia tak sebut kha dengan huruf kha, dia akan sebut dengan ghin. Khuza'ah. Aku ni dia betul. Bijak. Dia kata aku ni orang Arab, orang Khuza'ah. Aku dengar kamu duk tengah kumpulkan bala tentera nak serang Muhammad. Faja'aka lidzalik, jadi aku main ni untuk tujuan yang sama, aku nak support kamu. Jadi seronoklah. Jadi daripada bincang-bincang, akhirnya dia berjaya membunuh, dan setengah riwayat sebut dia bawa balik kepala. Wallahu ta'ala a'lam yang mana satu yang tepat, tapi ada setengah sebut, ada setengah dah. Bila balik Nabi SAW gembira, seronok. Mari kita baca lagi habis tu. Rasulullah SAW menghadiahkan sebatang tongkat kepada Abdullah atas kejayaannya membunuh Khalid. Bila dengar ya khabar berita kata berjaya Abdullah ni, berjaya bunuh Khalid, dan kabilah dia tak jadi mai serang Madinah Al-Munawwarah, selamat Madinah daripada serangan daripada kabilah Bani Huzail. Nabi terus pegang tangan dia, bawa masuklah rumah Nabi, Nabi bawa keluar tongkat Nabi, Nabi hadiah kat dia. Nabi hadiah kat dia. Kalau Allah ni kan pingat lah kot Nabi bagi sesuatu kepada dia sebagai sesuatu hadiah atas kejayaan dia membunuh musuh yang sangat bahaya kepada umat Islam. Dan Nabi SAW berkata kepadanya, tongkat ini ayatun baini wa bainak. Nabi kata tongkat ni akan menjadi tanda antara aku dengan engkau esok di hari akhirat kelak. Tu betul tu. Nabi bagi satu tanda kat dia. Abdullah menyimpan tongkat tersebut sehingga ke akhir hayat, disimpan di mana pun dia guna, terutama semayang. Bila metua semayang tak larat, nak semayang juga, dulu para sahabat sebahagiannya akan berdiri atas tongkat, pegang takut rebah. Kita tak larat cari kerusi yang seorang, jadi popular lah semayang atas kerusi ni. Bukanlah tak boleh, tapi janganlah sikit kerusi sikit. Kalau gagah-gagah boleh tu, cubalah setakat yang mampu dan pelajari elok bab tu, sebab diajar di mana-mana dah hari ni tuan-tuan. Jadi dia simpan. Ketika meninggal dunia, beliau mewasiatkan agar tongkat tersebut dikebumikan bersama dengan jenazah. Jadi simpan
Bila nak mati pun dia kata nanti bila ke bumi kan, ni Rasulullah bagi ni tanda esok aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Tongkat ni akan dibawa bersama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat sekali lagi umat Islam. Dan cerita hak sebenarnya kalau saya baca aku panjang aku tuan-tuan, tragedi Ar-Raji', hak yang jadi qunut nazilah apa semua ni. Tanilah. Tadi kita tak baca qunut nazilah, saya perasan tadi. Saya pesan kali lagi lah, bacalah tuan-tuan bila kita jadi imam qunut nazilah. Ni dalam tragedi Ar-Raji', nanti peristiwa Bi'ru Ma'una. Ni peristiwa-peristiwa yang menjadi dalil bahawa bila terjadi apa-apa malapetaka kepada umat Islam, kita kena baca qunut yang dipanggil qunut nazilah, malapetaka yang terjadi kepada umat Islam. Bulan lepas bukan saya baca dah tuan-tuan. Saya baca bila sekali lagi bab qunut nazilah ni. Kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menyebutkan bahawa was-sahihul masyhur annahu idza nazalat nazilatun ka'aduwin wa qahtin wa waba'in wa 'atshin wa dararin zahirin bil muslimin wa nahwi dhalik qanatu fi jami'i salawatil maktubat. Ada khilaf dalam bab ni tuan-tuan. Orang mazhab Hanbali, Mekah lah, orang mazhab Hanbali depa qunut tak ada macam kita subuh. Tapi bila terjadi apa-apa malapetaka, depa akan qunut dalam solat subuh saja. Itu mazhab di Mekah lah. Kita bukan orang Mekah. Kita mazhab Syafi'i kena ikut Imam Syafi'i, Imam Nawawi sebut ni. Yang sahih, mana yang paling benar dalam pendapat-pendapat para ulama dan yang paling masyhur, iaitu apabila umat Islam ditimpa apa-apa malapetaka seperti musuh serang kita. Lah iyalah dia tak serang kita di Malaysia ni, tapi dia serang di Palestin, saudara kita juga. Satu lagi sebentar tu saya sebut. Nak sebut lagu mana tuan-tuan? Palestin kah? Filistin kah? Filistin. Macam-macam orang sebut saya duk dengar. Nanti saya jumpalah juga rujukan sikit dalam bab ni. Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan menyebutkan bahawa sebutan yang betul bagi Palestin ni ialah Filistin. Bari kasrah mula-mula tu, lam tu bari patah, Filistin. Tapi kalaulah mana-mana tu imam dia baca Palestin tu, saya duk tegur lah. Lagi Filistin tak payah, tak berdosa pun. Palestin ke Filistin ke Filistin ke Palestin ke dia sebut, biar pi lah tu, maksud dia hak tu juga. Tapi hak betul dia seperti yang disebut oleh Al-Yaqut Al-Hamawi ialah Filistin. Orang Arab ni dia ambil berat nama-nama bandar, nama-nama pekan, ada mu'jam, ada kamus berkenaan dengan ni. Nak temput sebut lagu mana ni, bandar ni nak sebut hak lama-lama dulu mana kita tahu. Hak tu pun dia ambil berat oleh para ulama dulu, tulis buku, buat kamus. Tapi tak sedap beli, carilah kitab tu, baca buku lain banyak gitu tuan-tuan kan. Tu biar kalau penting kita habang. Iaitu apabila, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bila apa-apa malapetaka menimpa umat Islam seperti musuh serang, wa qahtin, kemarau sampai kering kontang sampai mati habis, binatang-binatang tumbuhan tak boleh hidup, wa waba'in, wabak, penyakit, wa 'atshin, dahaga yang amat sangat, wa dararin zahirin bil muslimin, ataupun kemudaratan yang jelas menimpa umat Islam dan yang seumpama dengannya, qanatu, maka mereka akan berqunut. Umat Islam akan melaksanakan qunut yang dipanggil qunut nazilah fi jami'i salawatil maktubat, dalam semua salat-salat fardu. Mana sembahyang maghrib, sembahyang isya, subuh, zuhur, asar, tu sajalah yang mampu kita buat untuk saudara-saudara kita di sana tuan-tuan. Tok imam sebahagiannya doa, Allahumma inna nahnu du'afa, kami ni lemah ya Allah, la namliku illa du'a, yang kami boleh buat hanya doa saja ya Allah.
fataqabbal minna, maka terimalah ya Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita boleh hak tu lah ni. Kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak boikot pun keliru. Ada orang kata tak usah boikot, ada orang kata lagu tu, ada orang kata lagu ni. Memang pening kita. Hak boleh doa, tak ada khilaf. Hak tu kita pakat buat. Moga-moga kita boleh berdiri depan Allah Ta'ala esok, kita kata kami yang kami boleh buat ya Allah, kami telah doakan kepada saudara-saudara kami, dan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi musuh. Jadi marilah kita berdoa kepada umat Islam yang sedang ditimpa musibah pada hari ini, dibunuh siang dan malam anak-anak di bawah mati. Kita tengok betul tak tergamak dah kita nak tengok tuan-tuan kan. Jadi panjatkanlah doa agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka insya-Allah tuan-tuan. Okeylah, last sekali sebelum saya berhenti, ada dua benda saya nak abang tuan-tuan. Satu, saya nak kempen tuan-tuan ni, beli buku ni tuan-tuan. Saya nak kempen tuan-tuan beli dan baca buku ni tentang sirah Nabi. Lebih baik daripada buku saya. Buku saya ni ringkas. Buku ni tuan-tuan detail. Buku pula yang bagi saya pengarang kitab ni, buku ni berjaya menyampaikan gambaran sirah Nabi ni. Kita rasa seronok baca dan menggambarkan suasana pada ketika itu. Tajuk buku ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Buku ni tuan-tuan ditulis oleh Martin Link, orang Inggeris pada Britain. Lama dah lah dia tulis buku ni. Dia pun dah meninggal dah tahun 2005 kalau tak salah saya, dia meninggal dunia dulu. Dan dia sempat karang kat kita satu buku ni. Dia orang putih, tapi akhirnya dia masuk Islam dengan nama Islam dia Abu Bakar Sirajuddin. Dan buku ni tuan-tuan dianggap dan diterima, dinobatkan sebagai buku sirah dalam bahasa Inggeris yang terbaik. Dan memang terbaik. Saya baca dah. Dia kata ustaz baca lagi tu. Saya baca dah. Saya baca habis dah tuan-tuan. Dan saya suruh semua anak-anak saya baca. Sebab saya cerita pun saya tak mampu nak cerita macam dia memberi gambaran tersebut. Jadi tuan-tuan beli lah, bagi kat anak-anak cucu. Tuan-tuan cucu ada berapa orang? 10. Beli 10. Hadiah seorang-seorang. Dia tak balik cuti sekolah ni. Ada 5 orang yang boleh baca dah tu, yang nampak ada harapan lah nak baca, beli RM70 untuk hadiah. Ni tuan nak hadiah sebelum habis tahun ni, ada beberapa hari lagi ataupun bagi masa sebulan, suruh habiskan pembacaan buku ni. Dan tuan-tuan hadiah kat mereka, habis buku ni tuan bagi 500. InsyaAllah cucu tuan-tuan pasti akan baca buku ni tuan-tuan. Tu ya, setuju saya ni. Kalau tuan-tuan tak buat aku tu, saya rasa sia-sia. Bagi baca lah, dia akan tengok kan, lipong dia tak baca. Tapi kalau tuan-tuan bagi 500, 1000 orang, habis tu akan bagi 1000 hadiah dah. Dan tuan-tuan akan diingat sampai bila-bila. Tuan-tuan mati dah, cucu tuan-tuan tu akan ingat, ish, tok wan aku, besar jasa dia kat aku, kerana dialah aku kenal Nabi, kerana dialah aku kagum kepada Nabi SAW dan rasa sayang kepada Nabi. Nilai 500 dengan 1000 ni kecil lah, nak boleh rasa sayang kat Nabi SAW. Siapa lagi nak bagi anak-anak cucu kita baca sirah tuan-tuan? Tuan-tuan, saya berani cabang kalau tuan-tuan kata anak balik baca aku ni, ish, 1000 seorang lah aku nak baca. Tapi 500 tu insya-Allah tak rugi tuan. Berapa ribu tuan-tuan ada? Cucu berapa orang? 10. Baru 5,000. Tok orang kaya. Beli tuan-tuan, bagi depa baca. Okey, yang kedua. Ni pun nak perang lah ni, nak ajak perang kan. Iaitu Yayasan Amal, kita ada koperasi. Dulu kita meniaga minyak zaitun. Makan aku minyak zaitun kan? Minyak zaitun pun tak makan. Bila kami nak kaya, tuan-tuan tak mau beli, beli minum minyak zaitun, minyak yang sangat berkat, Nabi i'tiraf. Lah kita terbit satu lagi produk. Frozen food. Amal frozen. Lama orang saya duk elang tuan-tuan ni, tapi baru rasmi seminggu, tambah baru 5 hari ada di pasaran. Lah kalau tuan-tuan nak dapatkan frozen burger, ayam, daging,
meatball, chicken ball, bersalut tak bersalut, ada lebih kurang 6 produk yang kita dah keluar terbitkan, lah dah ada di pasaran. Kita baru berjaya masuk simat di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan tolong sebarkan pada orang ramai, pada adik-beradik, kalau nak makan burger, ingat amal frozen insya-Allah. Dan kita dapat sambutan yang menggalakkan. 3 hari yang masuk habis barang, dapat repeat order dah, alhamdulillah. Dan kita dapat panggilan dari seluruh negara, nak barang ni, kami nak jual amal ni hak orang Islam. Tak ada sebarang keraguan insya-Allah. Jadi kita harap kita dapat menguasai pasaran di Malaysia ni. Kita bukan target kecil-kecil ni tuan-tuan ni. Kita nak menguasai pasaran frozen food, sebab frozen food orang Islam sikit berapa persen yang tuan-tuan, yang lain semua orang bukan Islam punya. Jadi kita nak menguasai pasaran dan kita mengharapkan umat Islam bagi sokongan penuh lah kepada kita, insya-Allah, melalui produk yang sedang kita cuba sebarkan pada hari ini. Masjid pun kita harap boleh bincang, pihak jawatan kuasa masjid sini ada koperasi, boleh ambil barang tersebut, boleh hubungi terus pejabat kami di lot 88 tu untuk bagi ada frozen yang kita mula pasarkan di masjid tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini, pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah, yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansurhum ala aduwwihim, Allahumma 'alaika bil yahud wa man walahum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.